Salam sejahtera Malaysia. Satu perkongsian menarik saya nak sampaikan hari ini berkaitan dengan isu yang hangat. Selain daripada Jana Wibawa, selain daripada penangkapan SPRM, hari ini pula saudara-saudara berkaitan dengan isu royalti minyak. Seperti yang kita tahu, Kelantan dan Terengganu, kita dapat lihat kemungkinan besar royalti minyak akan dibatalkan. Dalam pada itu di Parlimen, kenyataan daripada Azalina Othman, di mana royalti minyak Terengganu dan Kelantan dibatalkan disebabkan bukan kenyataan daripada Azalina, tapi kenyataan beliau di mana radius ataupun jarak dikurangkan daripada 200 km ke 3 batu sahaja. Jadi itu pernah dikongsikan oleh Raja Petra berkaitan dengan royalti minyak, di mana 5% adalah memang persetujuan. Tapi ada satu kenyataan yang saya lihat berkaitan dengan isu royalti minyak, di mana Raja Petra pun ada membuat kenyataan bahwa kerajaan PH menikam belakang Kelantan dan Terengganu menerusi royalti minyak ini. Itu adalah kenyataan Raja Petra. Hari ini pula daripada Twitter Raja Petra juga beliau berkongsi satu artikel berita dari Malaysia Kini, di mana kenyataan daripada Presiden Warisan, Sabah berhak untuk mendapat 20% royalti minyak. Oke, sekiranya ini benar, ini satu berita yang baik untuk rakyat Sabah. Dan sudah pasti kalau royalti 20% ini dapat dilaksanakan juga untuk di negeri-negeri yang terlibat dengan royalti minyak, sudah pasti ini satu berita baik. Namun kita tidak boleh meminda akta tersebut sesuka hati, bukan mudah. Jadi pada akhirnya kenyataan daripada Shafie Apdal bahwa Sabah berhak mendapat 20% royalti minyak itu belum dapat disahkan. Dan di dalam kenyataan yang lain, menerusi Twitter Raja Petra juga berkongsi gambar Azmin Ali, kenyataan Azmin Ali, pemberian royalti minyak 20% perlu masa. Pemberian 20% royalti minyak kepada negeri pengeluar mengambil sedikit masa untuk dilaksanakan kerana ia terikat dengan Akta Pembangunan Petroleum 1974. Tawaran ini sudah pasti satu tawaran yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, yaitu negeri-negeri yang pengeluar natural resource ini. Jadi tawaran 20% adalah inisiatif ataupun manifesto kerajaan PH. Tetapi pada masa yang sama kita perlu meminda Akta 1974 terlebih dahulu sebelum pelaksanaan itu. Kenyataan daripada Muhammad Azmin Ali. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen anda? Ini satu berita baik sekiranya royalti 20% ini dapat dilaksanakan. Oke, saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian, terdapat satu isu hangat yang menarik hari ini saya nak sampaikan. Berkaitan dengan tajuk berita yang anda lihat, Menteri Besar yaitu Sanusi diarah letak jawatan. Persoalannya, siapa yang mengarahkan Sanusi untuk letak jawatan? Dan persoalan yang kedua, kenapa Sanusi perlu letak jawatan? Apa yang Sanusi lakukan? Dan pada akhirnya, saudara-saudara, setelah saya meneliti satu berita ini, di mana dalam laporan tersebut telah menyatakan bahwa Sanusi dalam satu video yang tular yang menampakkan beliau ini memburukkan orang Barisan Nasional yang pergi ke Makkah melontar jamrah, yaitu lambang lontar syaitan, tetapi selepas balik berkawan dengan syaitan. Jadi ini satu isu yang bagi saya sangat sensitif. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya tidaklah menyokong mana-mana pihak, namun saya sampaikan ini sebagai penyampai dan juga sebagai pemerhati saja. Dan setelah mengetahui tentang kenyataan ini bahwa ada video tular yang menunjukkan apa yang dilakukan Sanusi ini, saya rasa ini satu penghinaan
dan satu contoh yang tak baik untuk dilihat ramai orang. Akhirnya fatwa politik keterlaluan. Sanusi digesa letak jawatan Menteri Besar. Dan ini adalah kenyataan di mana Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, digesa untuk melepaskan jawatan kerana didakwa sering mengeluarkan kenyataan jelek termasuk fatwa politik berunsurkan agama yang menimbulkan kegusaran ramai orang. Naib Presiden Parti Amanah Negara, yaitu Amanah, Datuk Mahfuz Omar, beliau berkata, tindakan Muhammad Sanusi termasuk beberapa pemimpin PAS yang lain berulang kali mengeluarkan kenyataan melampaui tata susila masyarakat adalah sangat tidak wajar. Jadi saudara-saudara yang menonton video ini, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Naib Presiden Parti Amanah, yaitu Datuk Mahfuz Omar, di mana beliau berpendapat bahwa Sanusi dan beberapa pemimpin PAS yang lain berulang kali mengeluarkan kenyataan melampau tata susila masyarakat, dan itu adalah sangat tidak wajar dan menjadi contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu sebentar channel ini dengan menekan butang subscribe, tekan butang share, dan dipersilakan untuk like video ini. Sehubungan dengan perkara ini, saudara-saudara, pihak berkuasa agama termasuk agensi berkaitan diminta untuk memantau perkara tersebut kerana ia dibimbangi boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat majmuk. Sebelum ini, Jabatan Agama Islam Selangor telah membuat keputusan untuk menghalang Ustaz Azhar Idrus untuk berceramah di Selangor disebabkan puncanya adalah UAI ataupun Ustaz Azhar Idrus tidak bertauliah untuk berceramah di situ. Dan saya rasa ini satu berita, satu keputusan daripada JAIS yang mengejutkan serupas. Hari ini pula agensi agama pula ataupun pihak berkuasa termasuk agensi berkaitan diminta untuk memantau perkara ini termasuk apa yang telah dilakukan oleh Sanusi. Menurut Naib Presiden Parti Amanah, beliau berkata, saya percaya ramai yang duka cita dengan kenyataan yang dibuat Muhammad Sanusi. Kenyataan seumpama tidak seharusnya diucapkan oleh seorang ketua kerajaan negeri. Sudahlah dilakukan berulang kali, dibimbangi boleh cetuskan kegelisahan dan jejas hubungan masyarakat. Jadi terbaru juga tular rekaman video kenyataan Muhammad Sanusi yang mengatakan orang Barisan Nasional pergi Makkah melontar jamrah, yaitu lambang lontar syaitan. Tetapi selepas balik berkawan dengan syaitan. Kenyataan tersebut dipercayai diucapkan oleh Muhammad Sanusi dalam sebuah program yang kemudian dimuat naik dalam laman TikTok. Jadi ini adalah video yang bagi saya, video yang tular ini pasti sangat mengejutkan ramai.